Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaiki wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah az-zaki asy-syekh wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fatani wa maulana wa qudwatuna al-alim ar-rabbani asy-syekh Daud ibnu Abdullah al-Fatani bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan bahawasanya bersabda ia ilmu itu kekasih orang yang mukmin, dan akal itu yang menunjuknya, dan amal itu yang memeliharanya, dan lemah lembut itu wazirnya, dan sabar itu penghulu tenteranya. Baik. Dan lagi hadis Nabi yang mafhumnya, Nabi SAW bersabda, Nabi kata ilmu itu kekasih orang yang mukmin. Maksud kasih ni bercinta-cinta. Maknanya tak ada dia tak senang. Macam kita cakap lagi tadilah, tak ada ilmu ni tak senang duduk dia, gelisah. Macam orang kasih, macam orang cinta. Orang cinta dia hantar mesej kat awek dia tak balas, gelisah dia. Awak tak balas nak call kredit tak ada. Nah, itu pun pinjam wifi orang. Nah, dia gelisah apa, tak sihat ke benda. Padahal kawan tu tak ada benda pun, tengah berak ke apa tak tahulah kan. Tapi nak ceritanya dia gelisah. Gitu kan orang tak ada pengajian dia jadi gelisah. Itu baru betul orang yang beriman. Sebab ilmu tu jadi kasih dia. Dan akal itu yang menunjuknya. Tadi ilmu jadi kasih dia, kemudian dengan ilmu tadi menyebabkan akal dia jadi elok, dengan akal itulah menunjuk. Sebab tu penglihatan orang awam menggunakan mata, penglihatan orang alim tak pakai mata, dia pakai akal. Faham maksud dia? Memang dia tengok enggak pakai mata gak, bukanlah dia berjam pakai akal gitu. Pakai mata gak, tapi pandangannya daripada akal. Apa yang dipikirkan berfikir dengan akal dia. Macam kita tengok dengan mata semata je, tak pakai akal tu pun. Tapi orang yang alim, apa saja akal lah yang menunjuk perbuatannya, mana yang elok, mana tak elok. Dan amal itu yang memeliharanya. Amal-amal ni yang jaga dia, yang pelihara dia daripada rosak. Jaga amal, terjagalah diri. Kemudian jaga amal ni ada dua. Yang pertama, kita jaga amal wajib. Yang itu untuk tidak terkeluar daripada Islam. Itu sekurang-kurang. Tetapi kalau ikut tasawuf, sebab kata Tok Guru Siddiq kita kalau nak jadi lagi hebat, nak lagi terbaik, kita jaga amal sunat. Jaga amal sunat. Dengan jaga amal sunat, automatik amal wajib terjaga. Tapi betul-betul lah, janganlah jaga amal sunat, semayang tarawih datang, subuh tidur.
Jadi juga. Tapi ni maksudnya bila orang tu mengamalkan amalan sunat, insya-Allah amalan wajibnya terjaga. Dan kalau ujian terlampau berat, terosak amal dia, mungkin terosak amalan sunat dia, wajib terjaga. Sebab apa? Sebab dia macam kulit. Bak kata Tok Guru ni, kulit dengan isi. Daging kita ni amalan wajib, kulit tu amalan sunat. Jadi kalau luka pun tercedera, kulit dia cala, isi tak kena. Mana kalau tercedera pun bahagian sunat je, wajib tak kena. Suatu penting dalam aliran tasawuf, mereka menjaga amalan-amalan sunat. Tujuan jaga amalan sunat supaya amalan wajib itu terpelihara elok. Tapi kalau kulit tak ada dah, daging terus, kalau luka kena mana? Kena daging terus kan? Jadi kalau kita kurang mengamalkan amalan sunat, takut-takut bila datang ujian besar yang tercedera, bukan sunatnya, sunat pun tak ada, yang tercedera wajibnya. Jadi tak cantik lah, tak elok. Itu sebab tu amal itu memeliharanya, dia kata. Dan lemah lembut itu wazirnya. Apa makna wazir? Wazara, artinya menteri. Lemah lembut itu menterinya. Maksud menteri apa ya? Penguasa lah. Lemah lembut menguasai dirinya, yang menjaga dirinya, tata tertibnya, akhlaknya. Tapi lemah lembut tengok pada keadaan lah. Sesama kita berlemah lembut lah. Tapi dengan musuh-musuh Islam, tidak ada istilah lemah lembut. Okey. Dan sabar itu penghulu tenteranya. Tadi wazir itu menteri, kemudian penghulu segala tentera itu sabar. Makna sabar di sini jangan gopoh. Macam kita lah, kalau kita ada tentera, tapi kalau penghulu ni bukan jenis panglima tenteranya, bukan jenis sabar, asyik nak serang saja, sampai tak tengok kanan kiri dulu strategi macam mana kan. Jadi nak serang pun kena ada strateginya, maka sabar dulu. Jadi sabar itulah penghulu tentera ni. Maksud penghulu tentera ni maksudnya tindakan dia. Jadi dalam bentuk tindakannya biarlah ada sabar. Jangan tergopoh dalam buat sebarang bentuk tindakan. Jangan cepat sangat. Sabar dulu, fikir dulu habis-habis kanan kiri, fikir ke depan ni macam mana. Macam orang main chess lah. Walaupun tengok depan tu boleh makan dah, jangan gopoh sangat nak makan. Tengok dulu kalau kita makan ni, siapa makan kita balik. Ada risiko tak? Ada bahaya tak? Contoh gitu. Maksud ini gitu. Berhati-hati. Jadi inilah yang berkait dengan ilmu, seperti kata Nabi SAW. Dan bahawasanya bersabda ia, lagi dia bawa hadis lagi, ilmu dan harta itu menutup. Kenapa ada 2N? Sebenarnya menutup. Dan bahawasanya bersabda ia ilmu, N bulat nun. Dan bahawasanya bersabda ia ilmu dan harta itu menutupi keduanya akan tiap-tiap aib dan jahil dan papa, itu membuka keduanya akan tiap-tiap aib. Dan bahawasanya dan lagi kata Nabi, ilmu dan harta itu menutupi keduanya akan tiap-tiap aib. Maksudnya gabungkan ilmu dengan harta, maka kedua-dua ni, ilmu dan harta ni, dia akan tutup aib. Maksud tutup aib macam mana? Ilmu menutup aib apa? Ilmu ni dia tutup aib apa? Tahu tak aib tu apa? Aib tu faham dulu makna aib. Aib tu apa? Aib ni kehinaan. Okey, ilmu menutup aib, menutup kehinaan. Kehinaan apa? Tahu dah, buruk. Apa dia yang buruk tu? Apa dia? Jahil. Ilmu menutup keaiban jahil. Jahil tu dia bodoh. Bodoh kan kehinaan. Kesonok orang panggil bodoh. Hina kan tu. Nah, aib lah tu. Jadi ilmu tutup aib jahil.
Bayar tak ada, nampak bodoh sangat kita. Nah, jangan. Ialah macam kita sembang-sembang. Sembang bukan main derah sembang. Orang corona dia carbonara. Nampak sangat bodoh. Nak orang buat gelak ni bongok tu. nak sebut virus pun tak erti ni. Contoh. Jadi ilmu tutup gaiban. Jadi tu kena ilmu. Jangan lagi nampak kita ni teruk sangat sampai tak erti apa. Jadi mana tadi bilang? Masalah ilmu dan harta itu. Ilmu menutup kejahilan. Dan harta menutup apa? Menutup papa apa? Bukan papa kedana. Maknanya kemiskinan. Dengan harta dia tutup kemiskinan. Jadi tak nampak miskin. Tu cerita dia. Menutupi keduanya akan tiap-tiap aib. Aibnya apa? Iaitu jahil dan papa. Dia kata adapun aib dan adapun jahil dan papa itu membuka keduanya akan tiap-tiap aib. Tapi kalau kita biarkan diri kita dalam kejahilan ataupun dalam keadaan papa kemiskinan, maka membuka keduanya akan tiap-tiap aib. Akan terbukalah aib kita. Aib apa dia? Aib kejahilan. Aib apa satu lagi? Aib kepapaan. Apa dari segi harta ni tadi. Tapi nak ceritanya Nabi nak terangkan di sini, maksud Nabi janganlah ilmu sahaja sehingga kamu biarkan diri kamu dalam kemiskinan, tak boleh juga. Melainkan kamu dah usaha tapi masih lagi dalam keadaan miskin. Itu bukan miskin sebenarnya, tapi itu kecukupan. Bukan kemiskinan, tapi kecukupan. Yang maksud kemiskinan ini sebab tu dalam ayat ni digunakan perkataan papa, bukan miskin. Miskin boleh tahan lagi, papa ni teruk daripada miskin. Mana langsung tak ada usaha. Biarlah ada usaha. Mana dalam kita mengaji pun, berilmu pun, biarlah ada usaha untuk cari duit. Kan? Betul anak pesan kepada pelajar pondok, kita semua dah besar panjang. Jadi biarlah kita ada usaha kecil pun tak apa. Jangan mengharapkan orang luar. Jangan mengharapkan ayah kita, mak kita bagi duit. Mak ayah kita bagi duit itu bonus. Alhamdulillah, syukur ada orang support kita. Tapi dalam masa yang sama biarlah ada usaha daripada pihak kita sendiri. Daripada diri kita sendiri. Buatlah apa-apa, jual minyak wangi sikit-sikit ke apa ke. Janji adalah menunjukkan kita ikhtiar untuk hidup. Nampaklah kita ni berdikari. Bila gitulah, bila Allah tengok kita bersungguh, Allah bagi lebih lagi. Kan? Ini langsung tak ada apa, mengharap orang je. Jadi nanti kita tidak akan dididik erti kepayahan dan kesusahan mencari rezeki dunia, mencari duit. Kita senang, tak ada minta. Lepas tu penjagaan pun kita kurang jaga, sebab kita dapat dengan senang, dapat dengan mudah, campak-campak je lah. Tapi kalau yang tu usaha kita sendiri, kumpul duit sendiri, kita akan jaga dia dengan betul. Sebab kita yang cari dia sendiri. Barulah ada penjagaan tu. Maknanya dalam kita mencari ilmu akhirat juga kita tidak pinggirkan dunia. Itu kena ingat balik dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Allah kata orang yang terlampau lebihkan dunia tanpa menghiraukan akhirat, itu namanya Yahudi. Orang yang terlebihkan akhirat tanpa menghiraukan dunia, itu Nasrani. Jadi kalau kita sibuk mengaji akhirat saja tanpa menghiraukan dunia, takut-takut jadi Nasrani itu. Bukanlah jadi Kristian, tapi perangai macam Kristian. Perangai Kristian itu kadang-kadang sibuk sangat bahagian akhirat sampai dunia tak peduli apa. Mana boleh. Kerana Allah letakkan kita di dunia, maka kita perlukan juga dunia. Cuma coraknya gunakan dunia untuk capai akhirat. Itu cerita dia. Bukan langsung tak peduli dunia ni. Kadang-kadang orang mengaji tasawuf dia salah mengaji, terlampau ambil hakikat sangat tanpa bersyariat, tak jadi juga. Dia kata segala-galanya Allah. Memanglah. Sebab kata contoh, dia kata yang macam masalah corona ni, dia kata Allah ada kan, kita nak risau dia, serah pada Allah. Jawab Tok Guru Haji Hadi,
Tok Guru Haji kata statement dia begini. Dia kata kita ni hamba Allah, bukan Allah hamba kita. Faham tak maksud dia? Maksudnya bila kita ni hamba Allah, kitalah yang kena ikhtiar untuk diri kita. Bukannya kita mengharapkan Allah seolah-olah Allah tu jadi hamba kita. Biar Allah yang buat. Allah tu pula yang nak kena buat untuk kita. Kita biar kepada Allah. Jadi macam tu Allah jadi hamba kita pula. Ni kata Tok jadi. Tepat juga ayat dia kepada jenis orang-orang yang kata tak apa kita serah. Serah ni memang kena serah, tapi kena faham bila nak kena serah. Mula-mula kita usaha dulu, lepas dah usaha ikhtiar baru tawakal tu Allah. Tu cara ni. Ini tiba-tiba terus tawakal tu. Lintas highway tak apa, kita tawakal. Kalau kena lah. Ikutlah kalau kena lori kena motor ada pula gitu. Kena ikhtiar dulu, tengoklah kanan kiri boleh lintas tak boleh lintas, ada kereta tak ada kereta. Tengok kosong dah jalan, kita pun dah ikhtiar, kita pun jalan. Masa jalan tu baru tawakal. Tengok tadi kosong dah, tiba-tiba datang satu kereta, kena juga. Yang tu baru namanya takdir. Bukan menyerah bulat-bulat itu takdir. Salah. Usaha ikhtiar dulu baru diserah kepada takdir, iaitu apa yang telah ditentukan Allah. Kalau macam tu ambil pisau lah, nak letak kat tangan goreh gini. Dia kata kalau dalam takdir Allah kata putus tangan aku, putus lah. Kalau Allah kata tak putus, buat je. Tengok putus tak putus. Jangan jadi bodoh sangat. Tu kata. Jadi kita ikhtiar untuk tidak bermain dengan perkara tajam. Wala talbisul haqqa bil batil. Kan sila ayat. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu masukkan dirimu ke dalam lembah kehinaan atau perkara yang merosakkan dirimu. Itu dikira juga membunuh diri, kata setengah ulama. Dia kata di mana ada corona, kita hantar jemaah kita. Itu maknanya bunuh diri, kata setengah ulama. Dah tahu benda tu mudarat, dah tahu benda tu bahaya, kemudian kita serahkan diri kita kat tempat bahaya, sama macam kita serah diri kita pada tengah jalan untuk dilanggar lori. Mana itu namanya bunuh diri. Hukum bunuh diri benda. Tak masuk neraka ni, tak dapat masuk syurga, duduk dalam neraka kan. Allah murka siapa yang membunuh dirinya, yang menyerahkan diri. Jadi kita kena ada ikhtiar. Baik. Dan bahawasanya lagi mana tadi? Tadilah. Membuka keduanya akan tiap-tiap aib. Dan bahawasanya bersabda ia barang siapa menjalani satu jalan, menuntuti ia padanya akan ilmu, memudah Allah baginya akan jalan kepada syurga. Dan bahawasanya malaikat sungguhnya menghantarkan segala sayapnya bagi orang yang menuntuti ilmu, kerana redha dengan barang yang ia mengerjakan. Dan bahawasa orang yang alim sesungguhnya meminta ampun baginya oleh mereka yang pada segala langit dan mereka yang pada bumi, hingga segala ikan di dalam air. Dan kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihan bulan atas segala bintang. Panjang hadis ni. Nabi kata apa? Nabi kata barang siapa menjalani satu jalan, maknanya siapa yang menempuh suatu perjalanan di sini maknanya kehidupan dia, menuntuti ia padanya akan ilmu. Dalam hidup dia tempuh pengajian ilmu. Maksud tempuh sini maknanya dalam susah pun dia mengaji juga. Jadi dalam keadaan orang tengah kalut dengan sebaran wabak, tapi masih lagi mengaji. Masih lagi kekalutan, dia tetap lagi berusaha mengaji. Hidupnya susah miskin, dia tetap nak mengaji juga. Menjalani akan hidupnya itu dengan menuntuti akan ilmu. Maka tadi dia nak belajar ni susah-susah dah, maka timbal baliknya kata Nabi, memudah Allah baginya akan jalan kepada syurga. Siapa yang bersusah-susah untuk mencari ilmu Allah, maka Allah memudah-mudah baginya jalan ke syurga.
Moga-moga kita yang ada di sini jalan kita jalan syurga lah. Apa yang kita mengajikan ni. Nah. Sebab tu ilmu ni kita nak nombor 2. Nak mengaji ni kita nak nombor 2. Dan nombor 1 kita nak apa sebenarnya? Nak syurga tu lah. Bukan nak mengaji ni sangat. Kalau tak mengaji pun boleh dapat syurga, tak apa, tak payah mengaji pun tak apa. Tapi masalahnya nak jalan ke syurga ni kena dengan jalan ilmu. Maka kita mengaji. Mengaji tu sebab nak boleh syurga Allah. Jadi bila faham benda ni, walaupun sudah alim pun dia akan mengaji lagi. Sebab jalan tu jalan syurga. Faham? Walaupun dia dah ada ilmu, tapi terus dia mengaji lagi. Sebab dia nak ambil jalan tu, jalan menuju kepada syurga Allah. Tu memudah Allah. Jadi bila kita mengaji ni payah, jangan pening, jangan putus asa, jangan rasa fed up dan sebagainya. Kerana lagi payah kita mengaji, lagi mudah jalan Allah nak buka ke syurga. Pegang situ kemah-kemah. Lagi susah, lagi mudahlah jalan kita ke syurga. Bukan zaman lah, maknanya dulu-dulu lah. Sebelum kita semua pun ada kat pondok ni. Ana pun belum ada lagi kat pondok ni dulu. Jadi Tok Guru kan mengajar satu tempat. Jadi Tok Guru kata, nak jalan syurga tu jalan mengaji lah. Duduk dengan orang mengaji ni, moga-moga mati Allah masukkan dalam syurga. Orang mengaji ni, orang mengaji mati fi sabilillah, macam orang mati syahid dalam perang. Cuma orang mati syahid dalam perang, jenazahnya tak boleh dimandikan. Tapi orang mati mengaji ni, jenazah mandi juga. Tapi tarahnya tarah sabilillah juga. Kerana mengangkat ilmu itu ibarat mengangkat pedang. Jadi bila Tok Guru cerita gitu kat dua masjid dan sebagainya, dekat-dekat tempat lain. Jadi ada orang ni, dia hantar anak dia naik teksi daripada Kuala Lumpur, naik teksi sampai sini. Berapa kena cas tak tahu lah. Naik teksi hantar anak dia. Hantar pula dalam keadaan kalut, kata Tok Guru. Dia nak cepat-cepat daftar-daftar isi borang apa semua, lepas tu cepat-cepat dia balik. Tanpa cakap apa, dia hantar, dia tinggal anak dia tu sini. Jadi masa tu rasa pelik dah, kata Tok Guru. Tapi tak apalah, kita biar. Lama kelamaan tak sampai berapa bulan, lepas tu 2 bulan lebih kurang gitulah. Budak ni sakit. Budak kawan-kawan dia beritahu budak ni sakit teruk. Sampai susah nak bernafas apa semua, bawa pergi hospital. Mula bawa pergi klinik dulu, klinik pantai. Bawa pergi klinik, doktor marah. Kata, kenapa bawa sini, patut bawa hospital. Kenapa? Teruk dah budak ni, dia kata. Organ dalaman banyak tak berfungsi dah. Pulang kalang kabut, ambulan hantar bawa ke hospital Manjung. Sampai hospital Manjung, doktor sana pula marah. Dia kata, kenapa baru sekarang hantar? Budak ni teruk dah. Tok kata, mana aku tahu ni nak. Tahu kalau tahu, tak apalah. Tak tahu. Tak ada rekod kesihatan apa. Sebab tu sekarang ni, kalau kami terima pelajar tahfiz, kami tanya dulu masalah kesihatan dia. Jadi tengok doktor kata banyak dah yang dah rosak. Budak ni sakit teruk. Akhirnya tak lama lepas tu meninggal. Budak ni meninggal. Bagi tahu ahli keluarga, mak dia datang apa semua. Kemudian mak dia datang dengan seorang doktor. Rupanya doktor tu jemaah yang dengar kuliah Tok Guru dekat Kuala Lumpur. Bila jumpa salam, Tok Guru pun kenal lah. Doktor pun kenal ni. Lepas tu doktor tu kata, sebenarnya budak ni saya yang suruh mak dia hantar kat sekolah Tok Guru. Budak ni pasien saya, pesakit saya. Berbulan-bulan dah memang saya jaga dia. Jadi bila saya tengok dia tak ada harapan. Dari segi ilmu sainsnya, budak ni tak ada harapan untuk hidup lama. Sebab sakitnya terlampau teruk. Jadi saya pernah dengar ustaz kata, orang yang mati di tempat pengajian, moga-moga tempatnya syurga. Kerana dia berada di tempat yang baik. Pengajian itu sendiri dah jadi taman-taman syurga. Maka mati esok moga-moga masuk syurga. Jadi bila saya dengar begitu, besar harapan saya moga-moga budak ni jadi ahli syurga. Saya suruh mak dia hantar kat sekolah Tok Guru, sekolah ustaz. Moga-moga dia mati kat tempat yang mulia. Sampai tahap tu kepercayaan seorang doktor, keyakinan. Walaupun dia bahagian sains, tapi agamanya ada. Tengok jadi macam mana. Akhirnya tu yang mak dia hantar. Jadi dia mati
berimamkan solat jenazah Tok Guru. Beruntung dia. Nah, yang jadi makmum semua pelajar-pelajar tahfiz waktu tu. Kan? Jadi budak-budak tempat yang soleh. Dalam takdir Allah, rupanya walaupun hidupnya bukan di sekolah agama, tapi rupa-rupanya Allah nak letak di hujung nyawa dia di sekolah agama. Kita takut-takut hidup awal kita di sekolah agama, tapi bagian hujung moga pula bagian hujung takut-takut kat luar. Na'udzubillah min zalik. Minta-minta tak maulah. Sebab tu kita istiqamah. Duduklah di sini. Satu lagi lah anda terpandang lah. Kes kita sekarang ni, kes COVID-19 ni lah, di seluruh dunia belum nampak lagi penurunan. Bukan setakat Malaysia, seluruh dunia kes tak berkurang, malah makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah. Lebih parah lagi, Itali kes kematiannya lebih banyak daripada China. Padahal China nombor 1. Nah, dan setakat ni berita maklumkan di China, di Wuhan dah 2 hari tak ada kes baru. Maknanya di China dah mula nampak nak turun, tapi belum turun, baru nampak macam nak turun. Tapi di negara lain semua makin lama makin meningkat, makin lama makin meningkat. Nombor makin bertambah, makin hari makin bertambah. Kita pun dah dekat 1000 nak dekat 1200 dah. 1000 lebih-lebih lah. Kan? Makin lama makin bertambah. Jadi kemungkinan kata Perdana Menteri, kalau perkara ni masih lagi tak selesai, angka bilangan kes makin bertambah, mungkin orang cakap apa? Perintah kawalan ni akan dilanjutkan, bukan setakat 31 Mac, mungkin sampai ke bulan April. Mungkin juga sampai ke Ramadan. Mungkin lah, bukan kita minta. Mungkin Ramadan kita tak ada, tapi kita tak apalah, ada tarawih sini, tempat lain lah tak ada tarawih. Tak ada apa. Tapi puasa ada, jangan kata puasa pun tak ada, alhamdulillah. Tu makna kata. Jadi kalaulah jadi begitu, kan kita minta, tapi kalaulah jadi begitu, apa yang kita nak pandang sini, seolah-olah Allah dah pilih kita seorang-seorang nama ni berada di sini untuk bersama dengan Tok Guru. Kawan-kawan kita yang di luar tak boleh datang sini. Nah, kita dari segi zahir kita nampak kita tak balik, tapi dari segi hakikat Allah yang tetapkan kita di sini. Nah, kita masih lagi dapat kehidupan yang normal, masih lagi ada pengajian, masih lagi solat jemaah. Nah, macam anda tadi cakap tadi lah, kalau benda ni berlanjutan sampai Ramadan, kita masih lagi ada tarawih. Kan? Maknanya alhamdulillah, ini satu nikmat yang kita patut syukur kepada Allah. Kan? Mungkin di antara kita ada amalan-amalan tertentu yang Allah kasih, maka Allah pilih nama-nama kita untuk berada di sini. Syukurlah. Jadi jagalah perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ini kerana ini pilihan Allah. Kalau Allah tak pilih, jauh dah kita, tak ada dah kita kat sini. Lepas tu pada zahirnya memang kita nampak kita yang daftar pondok, kita yang nak duduk sini, itu zahir. Jadi hakikat, siapa yang letakkan kita kat sini kalau bukan Allah? Allah yang pilih kita. Jadi teruskanlah istiqamah. Buat yang terbaik, jaga hubungan kita dengan Allah. Pulihkan balik, taubat semula dari segala dosa kita yang dulu-dulu. Baik, kemudian lagi mana ni? Satu jalan tadi, memudah bagi Allah, baginya akan jalan kepada syurga. Macam inilah Allah mudahkan kita berada di sini. Ini maknanya jalan kita jalan syurga lah, moga-moga insya-Allah. Dan bahawasanya malaikat sungguhnya menghantarkan segala sayap. Maksud menghantarkan sayap bukan dihantar sayap je, badan tak ada sini. Maksud menghantar sayap tu mengembangkan sayapnya. Kata tu guru gini, ada jenis malaikat yang Allah tugaskan dia berjalan-jalan, meronda-ronda di seluruh dunia. Dia pusing-pusing dunia. Bila dia nampak ada tempat-tempat tu ada majlis yang menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut nama Rasulullah, maknanya majlis ilmu, maka malaikat akan singgah dan mengembangkan sayapnya di situ. Sekali lagi kita pandang nikmat Allah. Sekarang ni rata-rata mana-mana masjid, mana-mana surau, mana ada majlis ilmu dah. Baik kuliah maghrib, subuh, duha ke apa, tak ada. Nah, tapi di pondok kita masih lagi jalan majlis ilmu. Maknanya bayangkan kalau Allah buka hijab mata kita, berapa banyak malaikat atas bumbung masjid kita ni dalam kita buat majlis ilmu. Sebab tempat lain tak ada dah. Malaikat tu himpun sini. Mungkin ada pondok lain juga yang jalan juga, tapi nak ceritanya bilangannya sudah jadi sedikit. Allah tapis.
Itu yang kita biasa dengar di akhir zaman. Nabi kata jadilah umat yang ganjil. Nah, kerana bilangannya sedikit. Ini bilangannya sedikit. Allah dah tapis. Moga-moga kita masuk dalam golongan ganjil tadi. Golongan yang sedikit tadi bersama dengan Islam waktu di saat-saat akhir ni. Kita kena takut juga. Bukanlah anak-anak kata tahun ni kiamat, dah. Tapi boleh jadi tahun ni akan berlaku macam-macam peristiwa besar. Antaranya ulama buat kajian, Ramadan tahun ni 15 Ramadan jatuh pada hari Jumaat. Kerana ada hadis kata, bila pertengahan Ramadan jatuh pada hari Jumaat, maka Nabi pesan kepada sahabat berhati-hati. Kerana hari itu akan keluar satu suara yang sangat kuat, sehinggakan orang yang tidur di atas katil pun akan jatuh, kata Nabi. Kerana terlampau kuat suara. Sahabat tanya, kalau kami sempatlah waktu tu, apa yang kami nak kena buat? Nabi kata, kalau kamu dengar, tutup segala telinga kamu, ikat anak-anak perempuan kamu, jangan bagi keluar daripada rumah, dan tutup telinga kamu daripada dengar suara yang kuat ni. Kalau terlampau kuat lagi, kamu sujud. Kata ulama, sama ada semayang sunat 2 rakaat ataupun kalau tak dan semayang pun sujud terus je. Dalam sujud tu baca apa? Lupa dah. Subhanal Quddus. Satu lagi nanti anda cek balik hadis tu. Maknanya bukan anak kata mesti tahun ni, tapi kemungkinan kita buat persediaan je lah. Kemungkinan. Sebab kalau kita perhati tengok, 3 saudara Arab Saudi pun dah gaduh nak berebut tahta. Mungkin akan berlaku kematian dan sebagainya. Macam-macam boleh berlaku. Dan kita pun tak dapat nak menafikan tahun-tahun yang mendatang ni tahun-tahun yang semakin hampir kepada yaumul akhirah, yang mendekati kepada tanda-tanda akhir zaman pun dah banyak muncul. Kalau ikut kajian Dr. Zulkifli pula, dia kata waktu-waktu era-era sekarang ni Imam Mahdi sudah mencapai belasan tahun kalau dia sudah lahir. Kalau dia sudah lahir, kemungkinan sudah mencapai belasan tahun. Bukan Imam Mahdi, maaf. Budak yang akan dibunuh Dajjal, umurnya dalam belasan tahun sekarang ni. Adalah kisah-kisah dia, itu boleh buat kajian sendirilah kat YouTube dan sebagainya. Cumanya nak ceritanya bukan kita nak takut-takut kan, tapi kita biar ada persediaan. Jangan kita rasa hidup ni macam panjang lagi, macam zaman ni lambat lagi. Kalau kita perhati corona ni pun, anak duk tengok persoalan anak ada ke solution. Sebab wabak ni makin meningkat. Frontline sekarang ni, orang yang barisan hadapan, maknanya doktor, nurse dan sebagainya pun banyak dah give up. Sampai doktor pakar pun ada yang dah masuk ICU. Doktor pakar nak pakai khidmat dia untuk nak cegah penyakit ni, dia pun dah tak boleh, tak larat dah, pakai oksigen dah dia, duduk dalam ICU. Makna kata takut-takut dia, kita jangan bandingkan negara lain. Itali walaupun dia teruk-teruk macam tu, tapi negara kaya. Nampak? China teruk-teruk pun dia negara kaya. Dia boleh buat hospital dalam masa 5 hari siap. Kita nak buat hospital 5 tahun pun belum tentu siap. Negara kita susah. Sekarang harga minyak jatuh, Petronas pun tak boleh nak cover kak. Jatuh harga minyak. Pasaran dunia jatuh. Jadi maknanya kita kena banyak-banyak berdoa. Apa yang nak mendatang lepas-lepas ni, wallahu alam, hanya Allah saja yang tahu. Moga-moga Allah selamatkan kita. Banyakkan doa, banyakkan zikir, kan? Masa-masa yang kosong kita bukan boleh keluar gimana, kita buatlah majlis apa-apa, majlis zikir ke. Kita banyak-banyakkan amal di masjid kita, kan? Daripada tak ada buat apa-apa, buat kosong, samping-samping kita rehatkan diri, tidur dan sebagainya. Ada masa-masa terluang, kalau siapa yang pandai zikir, ambil je mic kat depan ni, zikir, doa. Antara zikir yang kuat, hasbunallah wa ni'mal wakil, supaya hati kita yakin, pegangan kita, pergantungan kita pada Allah. Hanya Allah sajalah tempat kita bergantung. Pegang sungguh-sungguh gitu. Moga-moga Allah selamatkan pondok kita. Silat-silat hari bulan, orang semua pakat lari ke pondok itu. Tengok pondok ni dia selamat, boleh jadi begitu, kan? Baik. Mana tadi? Dan malaikat kembangkan sayap, dan kemudiannya
bagi orang yang menuntuti ilmu, kerana reda dengan barang yang ia mengerjakan. Kerana maksud reda di sini kata ulama suka. Malaikat suka tengok apa benda yang kita buat ni. Mengaji ni malaikat suka. Manusia yang malaikat paling suka ialah manusia yang suka mengaji. Bukan semesti semayang. Kadang-kadang dia kuat semayang tapi mengaji tak ada. Maka semayang ni tak terpakai. Malaikat tak apa sukanya tu. Malaikat suka jenis orang yang kuat mengaji dan kuat beramal. Tapi syaratnya amalnya dengan ilmu. Barulah jadi kawan kepada ataupun sahabat kepada malaikat. Kadang-kadang Allah izin malaikat berupa manusia jumpa dia. Sembang dengan dia. Kita tak tahu, kita ingat orang biasa sembang. Kadang dia bagi apa-apa hadiah ke, tasbih ke apa ke. Lepas tu tak tahu kita paling balik hilang lah. Boleh jadi malaikat. Sebab malaikat tu terlampau kasih dengan dia, nak berkawan dengan dia. Jenis orang yang kuat mengaji ni kan. Ada. Kemudian lagi mana dia? Dan bahawa orang yang alim sesungguhnya meminta ampun baginya oleh mereka yang pada segala langit. Maksudnya orang yang alim, orang alim ni maksudnya ahli dalam ilmu. Bukanlah kita kena jadi tok guru baru jadi panggil orang alim. Tak. Kita mengaji ni insya-Allah lah masuk dalam geng alim. Bukan jadi orang alim, jadi geng alim. Tak apa dah. Jadi geng pun tak apa dah, jadi ahli. Maka ahli-ahli ilmu ni, maka segala penduduk di langit. Siapa penduduk di langit? Para malaikat-malaikat di langit-langit 1 sampai langit 7 memohon kepada Allah supaya diampunkan dia. Ya Allah ampunkan dia. Ini sebut nama satu-satu. Ya Allah ampunkan Wan, ampunkan Sani, ampunkan Apam, habis semua. Tapi tak sebutlah Apam. Nampak nama betul dia lah. Malaikat pun bagi Apam. Doa. Itu penduduk langit dan mereka yang pada bumi dan penduduk bumi. Ni semua-semua yang lalu apa semua lalat-lalat. Anda terbaca dalam kitab Nasaihul Ibad. Imam Ghazali dia tidur kerana dia bermimpi jumpa satu orang lelaki, mungkin kawan dia ke atau kenalan dia. Jadi lelaki ni mati dah. Imam Ghazali tanya, macam mana layanan Allah padamu? Sebab dia dah mati kan. Dia kata dia bawalah segala amalannya kepada Allah. Kebanyakan amalan yang dia bawa ni Allah tolak. Sebab mungkin ada cacat cela dan sebagainya. Tapi ada satu yang amalan yang Allah terima dan menyebabkan dia dipilih sebagai ahli syurga. Imam Ghazali tanya apa dia? Dia kata Allah berkata pada dia, di mana satu hari dia sedang menulis, tiba-tiba dia nampak ada lalat hinggap di dakwat. Kan zaman dulu tulis ni kena celup dakwat baru tulis kan. Jadi ada lalat ni dia hinggap kat dakwat ni. Dan lalat ni tengah minum dakwat tu. Dia berhenti penulisan dia berhenti. Dia tunggu sampai lalat tu kenyang minum dakwat tu, baru dia sambung balik. Maka kata Allah, sebabmu izin makhluk aku lalat minum air, sebabmu sayang kat dia, siang kat dia, aku terlebih kesian lagi kat kamu. Maka dengan sebab amal tu jadi besar, Allah masukkan dia dalam syurga. Allahu Akbar. Kita tu kita. Allahu Akbar, dahsyat. Ada orang cerita Tok Kenali dia sakit macam mana tah, lepas tu ada macam ulat lah dekat ni. Dia nak ambil uduk, dia angkat ulat tu letak sekejap, dia ambil uduk. Lepas dia ambil uduk, dia ambil letak alik. Allah, nampak? Terlampau jaga mereka dengan makhluk sekeliling dia. Sebab apa? Sebab orang alim, makhluk-makhluk ni lah tolong doa pada Allah, ya Allah ampunkanlah dia. Kan? Kita macam tu jugalah. Cubalah kita latihkan diri kita ni tu, berkasih sayang dengan segala makhluk. Moga-moga dengan sebab itulah Allah terima amalan tu, Allah masukkan kita dalam syurga. Kita nak bangga dengan amalan tahajud kita, kadang-kadang lagak kat orang. Amalan dengan sembahyang puasa sunat kita, cerita kat orang. Kadang-kadang dia tak cerita apa, dia buat status lah. Maghrib ni nak buka makan apa
Dia nak cerita kat orang yang dia puasa lah tu. Lepas tu tak payah tanya nak buka apa, nak buka dengan sepanah hidup ke apa. Dia sibuk nak tanya, nak suruh orang tahu lah tu. Tu menyakit kita masalah. Jadi takut-takut amalan-amalan yang kita buat tu semua Allah tak terima. Tapi ada amalan kita jaga makhluk-makhluk Allah yang lain, Allah terima. Nak cuba kita jaga yang terbaik. Kita tengah mandi tu nampak ada semut kat atas lantai. Kita fikir kalau kita siram air ni lemahlah dia. Kita pun angkat semut tu letak pi dulu. Tak? Tengok banyak pula. Tak mandi-mandi situ. Apa tengok ke mana setakat ni kita menilah. Tapi ada pun kalau dia merosakkan boleh. Contoh sampai terlampau banyak semut api pula tu, bolehlah kita spray bagi mati. Itu untuk tujuan masalah yang lebih besar, mudarat dan sebagainya bolehlah. Kan? Jangan nampak ular pun kita belai. Ya Allah. Tengok dia batuk. Tak apalah, silalah batuk. Sian dia lapar tu. Tengok tu namanya. Tengok tahlil 7 malam. Kan? Tu. Tengok pada keadaan lah. Tu. Jadi segala langit dan mereka yang pada bumi, sampailah kata Nabi, hingga segala ikan di dalam air. Ikan dalam air pun bakal doa. Ya Allah, ampunkan dia, ampunkan dia. Dan ikan dalam air berapa banyak. Ikan paus, ikan kecil, ikan bilis, macam-macam ikan lah. Kan? Dan kelebihan orang yang alim. Tak payah kata ikan, tak payah kata ni. Tu guru cerita. Dia kata, kenapa kebanyakannya orang letak kubur-kubur ni, orang mati ni dekat dengan masjid? Kerana di masjid itu selalunya disinggahi oleh orang-orang berilmu ataupun orang buat pengajian dan sebagainya. Jadi dalam satu riwayat mengatakan bahawa bila orang yang mengaji, tak semestinya tok guru, tapi budak tu mengaji, budak pondok lah kata, dia mengaji pondok, dia mengaji ilmu agama dengan niat nak tolong agama Allah tu. Jadi dia lalu dekat dengan tepi bahagian kubur. Dia lalu, bila dia lalu, malaikat Munkar Nakir akan tangguh soalan, angkat rotan, tangguh. Sampaikan ahli mayat tu akan bertanya, kenapa stop sekejap? Selalu tiba tak berhenti nak. Ni kenapa berhenti sekejap kata malaikat, aku menghormati kerana baru ada kekasih Allah lalu. Siapa kekasih Allah? Orang yang menuntut ilmu agama. Dia lalu. Jadi lalu tu hormat, berhenti kejap rotan. Tu yang kadang-kadang kita balik malam-malam, dia tunggu pi jalan. Sebab dia nak ucap terima kasih lah. Kerana kerap lalu sini. Jadi tertangguh lah dia. Kita patah balik. Dia kata nanti. Tu. Tu makna nak ceritanya besarnya orang mengaji ni. Untunglah. Jadi sebab tu awal kitab ni dia cerita kelebihan-kelebihan orang mengaji, orang yang mengaji ilmu agama. Beruntung bila kita nampak ni. Sebab tu ulama letak bab ni di hadapan untuk menaikkan gairah dan semangat kita untuk mengaji. Sebab belakang-belakang ni lagi berat pengajian dia. Jadi kalau tak ada semangat, sebab belajar ni dengan semangat. Kalau semangat tu tak ada, habis. Semangat ni dia pemangkin untuk nak push. Macam air kalau turun kot paip saja mungkin lambat, tapi kita pakai pam, bau dia tembak kuat. Pam tu ni hadis-hadis ni lah macam pam. Kalau belajar gitu memang gitu macam lah. Tapi bila dengar semangat hadis-hadis gini, ampun dosa apa semua, dia jadi jadi semangat, dia jadi push, kuat semangat untuk nak kita mengaji. Lagi kita bersungguh dalam pengajian. Moga-moga. Jangan dah pam pun lembik juga. Motor rosak pam, tembak pun tung gitu. Dengan hadis pun yelah. Tak ada rasa semangat mengaji. Dalam air, ikan dalam air pun habis doa. Dan orang yang Nabi kata pula, dan kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihan bulan atas segala bintang. Dan antara bulan dengan bintang mana lagi lawa? Lawa bulan lagi. Jadi orang alim dengan orang abid macam bulan dan bintang. Orang alim tu macam bulan, orang abid tu macam bintang. Apa makna abid? Makna abid orang yang kuat beribadat tapi tidak dengan ilmu. Itu panggil abid. Semayang kuat sampai berlekuk-lekuk dah semayang, tapi tanya sifat 20 tahu. Allah. Itu dia jawab. Padahal dia tak tahu. Nampak? Ngaji tak nak kuat biar adab bukan main. Itu panggil abid.
Orang yang alim bukanlah tak kuat ibadat, kuatkan ibadat, tapi ibadatnya dengan ilmu. Ada. Tengok beza orang yang kuat ibadat tapi tidak dengan ilmu, dengan orang berilmu, dengan orang yang beribadat dengan ilmu. Bila sembahyang masbuk, dia masuk lambat. Kan? Orang yang masbuk dia tahu bila dia masuk lambat, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Maka bila imam rukuk, dia terus rukuk walaupun Fatihahnya tak habis. Tapi kalau orang jahil, dia buat confident dia, slow pula tu baca Maliki Yaumiddin. Imam rukuk lah. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Dalam hati dia bukan nak tunggu orang. Iyyaka na'budu. Dia baca slow lagi. Itu kata nama bodoh. Patut memang kena ikut terus. Patut dia rukuk pula, baca sampai 3 pula tu. Subhana rabbiyal azim. Azim. Nak tepat lah tu makhraj. Patut benda tu kena kejar imam. Jadi baca satu je. Kalau tak ada baca satu pun memadai. Tamak ninah je, subhanallah je, kadar subhanallah, Allahu akbar. Sama kejar, kena cepat. Sebab bila sembahyang jemaah, ikut imam tu lebih utama. Tapi jangan skip terus. Ikutlah, tapi biar kena bersama dengan imam. Itu beza orang ngaji tak ngaji. Orang tak ngaji dia buat senang, dia buat relax dia. Dia macam dia bagus sangat. Kena belajarlah macam mana dalam keadaan lambat macam mana nak kena ikut dan sebagainya. Kena tahu benda-benda gitu. Bukan buat relax gitu. Itu beza orang alim dengan orang tidak alim. Jadi ibaratnya kata Nabi seperti bulan dan bintang. Maknanya abid banyak macam bintang banyak, tapi bulan satu tu je. Nak cari orang beramal dengan ilmu tak banyak dibanding dengan orang beramal tanpa ilmu, cukup banyak. Dalil tengok kuliah dengan solat Jumaat. Solat Jumaat penuh sampai belakang. Tu semua beramal lah tu. Jenis bagus lah tu dia datang sembahyang Jumaat. Tapi bila orang buat pengajian, muka-muka tu semua tak ada. Jadi macam mana mu sembahyang tanpa ilmu? Mu tahu tak hukum macam mana, niat macam mana? Kita khawatir orang tak tahu niat Jumaat ni. Sebab niat Jumaat dia ada qasad, ta'arad, ta'yin nafsahu. Baca dalam kitab itu Subyan. Ta'yin nafsahu tu wajib pada sembahyang Jumaat. Apa dia? Wajib dia mengisytiharkan dirinya makmum. Dia kena usolli fardul jumaati ra'ataini makmuman. Takut-takut dia tak isytihar dirinya makmum, maka tak termasuk dalam 40 jemaah Jumaat. Jadi kalau takut tak cukup, takut jadi tak sempurna Jumaat. Nak cari macam mana? Mengaji pun tidak. Main ikut dan je. Ada orang duk sangka sembahyang jenazah ni sunat. Akhirnya dia niat sunat. Sembahyang saja aku sembahyang sunat jenazah. Jenazah kan sunat. Jenazah sembahyang fardu kifayah. Tapi dah jahil, ilmu tak ada, beramal kan main. Banyak sampai ni. Bagian cakap bukan main. Tengok bagian amal tanya tak tahu. Baca doa iftitah tu dalam solat jenazah, mana ada doa iftitah? Confident kuat, Allahu akbar kabir. Malaikat angon tak ada doa iftitah angon. Allahu akbar. Itu kata bukan salah dia beramal, tapi beramal tanpa ilmu tu yang salah. Jadi kita nak beramal biarlah dengan berilmu, mengajilah, mengaji. Dia gitu. Dan kita berhenti sini. Dan bahawasanya bersabda barang siapa berpindah, berpindah pula. Berhenti situ Kemudian kita sambung sikit kitab kita ni Kifayatul Muhtaj. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang adalah pada hadapan mereka itu daging yang masak lagi baik di dalam periuk, dan lagi ada pula daging yang mentah lagi busuk. Maka memakan mereka itu akan daging yang mentah lagi busuk itu, dan ditinggalkan daging yang masak yang baik. Jadi ini cerita ni lepas nampak geng-geng tak bayar zakat tu, yang makan buah zakum, kita cerita pagi tadi. Kemudian Nabi berjalan ke depan lagi, Nabi nampak apa pula? Ni tak sampai Masjid Aqsa lagi ni. Ni cerita Isra' lagi, naik ke langit pun belum lagi ni.
Kemudian Nabi nampak apa? Nabi nampak ada beberapa kaum yang depan mereka ada daging yang dah dimasak, duduk dalam periuk. Maknanya daging elok, boleh makan. Duduk depan dia dah, depan dia. Kemudian dia tak makan daging tu. Kemudian Nabi nampak ada satu lagi periuk. Dalam periuk tu ada daging yang belum masak, daging busuk, daging yang terbiar, belalat habis, kotor lah, daging busuk. Tapi yang peliknya, orang ni tak makan daging yang dah masak ni, dia pergi makan daging busuk ni. Busuk-busuk tu dia makan dengan ulat-ulat tu, jilat-jilat makan. Jadi pelik. Maka Nabi pun tanya. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Madzalika ya Jibril? Apa ni? Maka katanya, inilah lelaki dari umat Tuhan hamba. Ada perempuannya yang halal, yang baik, maka ditinggalkan bermalam padanya. Dan mendatang ia akan perempuan yang zaniah, maka bermalam padanya dan mendatang ia sertanya hingga subuh. Nabi kata, malaikat Jibril kata, inilah umat-umat Tuhan hamba. Mereka ada isteri yang halal dekat rumah, tapi pergi sibuk cari perempuan-perempuan pelacur di kelak-kelak malam. Perempuan pelacur tadi bukan halal baginya, haram. Tapi yang tu dia lebih enak, dia lebih suka. Dan isteri kat rumah dia tinggalkan. Berlaku tak zaman kita? Berlaku. Berlaku. Anak kerja dulu kerja syarikat ni, company Cina. Bukan salah company Cina tu. Tapi itulah dia. Bila kita tak ada iman, kita tak dapat kawal diri kita. Tiap-tiap tahun syarikat tu dia akan bawa staff dia, pekerja dia untuk pergi bercuti. Kena tahun Ana bekerja tu, masa Ana bekerja tahun tu, syarikat nak bawa pekerja dia pergi bercuti di China, negara China. Tempat nama apa, Guangzhou ke apa, tak pastilah. Syarikat tajir, syarikat bayar semua, dengan hotel apa semua siap. Tapi syarat dia mesti kerja kat 5 tahun kot dekat syarikat tu. Ana tak sampai lagi, Ana baru setahun kerja masa tu. Jadi Ana tak dapat ikut lah. Kalau nak ikut, dia suruh bayar separuh. Jadi kita malah gaji pun kita nak simpan, masa tu fikir nak kahwin, dia pun tak ikut lah. Jadi tak apalah, dia orang semua pergilah. Time tu kita duduk kerja pergi ke office. Jadi bila mereka balik, kita sembang-sembang lah, tanya macam mana, best tak pergi sana apa semua. Dia kata best lah. Nak bos bawa pergi kelak malam, ni perempuan bogel kanan kiri, boleh pegang, boleh apa semua boleh. Allahu Akbar. Kita dengar tu, mujur aku tak ikut. Nampak? Allahu Akbar. Dalam keadaan begitu memang kalau iman tak kuat, orang belanja pula apa semua, tak apa. Nanti balik kita taubat. Macam mana rasa? Kena kalau mati kat sana. Allahu Akbar. Ni yang termasuk ni. Jadi biasa ni dalam office, biasa dalam kerja, biasa dah tu. Tahun baru Cina, cuti dah habis dah ni, masuk kerja dah, pagi Isnin dah. Kita pergi kerja. Bos kata bagi pengumuman pagi tu, hari ni memang waktu kerja, tapi kita tak payah buat kerja. Bos-bos semua masuk bilik meeting, dia pun main mahjong. Nampak? Bagian staf bawah pula buat apa? Duk main down teruk. Mula-mula kosongnya, lama-lama keluar duit siling, lama-lama duit kertas. Lepas tu pula kita tengok, Allah, dia pun main judi pula dalam ofis ni. Nak balik tak boleh, sebab bos kata kena balik macam waktu kerja, pukul 5 baru boleh balik. Duduk saja itu. Tak lama lepas tu lori sampai pula depan ofis. Lori mana? Kasbek. Ni berkotak-kotak bawa tin Kasbek. Tak apalah, yang minum tu geng-geng kapil lah, Cina-Cina tu lah minum sampai mabuk. Kita tak ingat. Tapi lama-lama kita duduk parti tengok kawan-kawan kita yang Melayu yang main sekali judi tu. Lama-lama dia sebelah dia Pepsi, Coca-Cola macam tu. Lama-lama duduk dengan main-main, sibuk dengan main, tak capai Coca-Cola dah, Kasbek capai. Arak minum depan mata anak tengok. Allah, kita kata astagfirullahalazim. Jahat-jahat aku pun aku tak sentuh benda-benda begini. Nakal-nakal aku ni, kalau Allah turun bala lah aku mati kat tempat ni. Kita tak senang duduk dah. Rasa macam duduk dalam neraka dah, duduk dalam tu. Allah, tapi inilah realiti kehidupan. Inilah realiti. Di Kuala Lumpur tu baru satu office saya. Office lain tak tahu.
Mana dah jadi biasa dah hidup. Setakat tak semayang tu normal. Berapa ramai staf Melayu Islam tak semayang. Tak rasa apa-apa. Ni maksiat tambah belas ni lah Allah turun azab ni. Allah turun bala ni. Sebab bila dah terlampau banyak sangat kejahatan di atas muka bumi. Dan yang lebih teruk, jahat tu bukan dibuat oleh orang kafir, orang yang mengaku Islam sendiri pun buat jahat. Itu yang berlaku pada hari ini. Ini macam ni. Makan daging yang busuk, ditinggalkan daging yang halal badannya, daging yang elok dah masak. Tu bodoh. Waktu Nabi kata bila kamu berjalan keluar, kamu melihat perempuan-perempuan, ingatlah isterimu di rumah. Tengok perempuan-perempuan kat luar seksi terbelah habis skirt-skirt. Start motor tak payah gear 1 lah, gear 5 terus. Baca habis tayar depan, pergi balik rumah. Saya panggil bini, yang mana yang cepat? Tak apa, halal. Betul halal. Buatlah macam mana pun. Tergolik sini halal. Dan boleh pahala pula tu. Kata Guru Siddiq Nur, boleh pahala. Ianya jadi satu ibadat. Yang tu yang setan tak suka. Waktu setan dia suka kita berkapal-kapal, tapi saat kita nak nikah dia akan kacau. Sebab tu orang tua kata kalau bertunang jangan lama-lama. Sebab bila kita dah ikat pertunangan tu, maknanya kita nak ikut cara halal tu, kita nak menikahi dia. Masa tu dia setan akan kacau kita. Kita akan nampak pasangan kita macam tak berapa lawa. Nampak orang lain pula lagi lawa. Lepas tu akan datang pula awek-awek lama datang telefon balik. Dengan kata you nak tunang. You dah tunang ke? Tiba-tiba I teringat kat you lah. Dan dia kacau. Tu kerja setan lah. Setan yang usik-usik hati ni. Akhirnya paling tadah batal tunang, tak jadi nikah. Dia sonok. Dia tak nak kita nikah ya. Bila kita nikah, nangis dia. Nangis setan. Tu kalau tengok ada orang menangis masa nikah, setan. Nangis tak dia. Dia nangis dia sebab dia bila gagal lah dia. Sebab orang ni dah buat cara halal, dia akan meramaikan umat Nabi Muhammad. Gagal lah dia. Dia tak suka lah. Tengok tambah lagi seorang pula, lagi bukan sakat menangis lah, meronta-ronta setan. Tambah lagi pula tu. Tu kata. Ni dan perempuan daripada umat Tuhan hamba keluar daripada suaminya. Perempuan pula pun sama tak, tinggalkan suaminya, maka datang kepada lelaki yang zani, maka bermalam sertanya hingga subuh. Kalau dulu yang curang ni selalu ni orang lelaki lah. Tak main kain plekat je Melayu nak kira bang. Kau pakai macam ni pergi surau lah. Surau apa? Pergi merendak dengan janda mana tak? Nampak? Itu zaman dulu. Zaman lah canggihnya teknologi. Isteri orang chatting dengan laki orang. Berlaku lah zaman. Yang lagi peliknya dengan bangla pun jadi. Bangla pun tak apa ni. La ilaha illallah, ni zaman kerosakan. Zaman dulu orang perempuan boleh terjaga lagi. Sebab tu Nabi kata, kalau dengar berita, walaupun Dajjal belum sampai di tempat kita, tapi dengar berita dah Dajjal dah mula keluar, ikat anak perempuan bini kita. Maksud Nabi suruh ikat tu bukan ikat sungguh lah, tapi maknanya jaga dia jangan bagi keluar rumah. Sebab orang perempuan ni lah paling ramai terikut Dajjal. Sebab apa? Sebab Dajjal dia mempamerkan benda-benda yang sedap-sedap, emah lah apalah, tapi semuanya palsu. Jadi orang perempuan ni dia jenis kurang sabar. Dia tak fikir panjang. Dia akan terus. Tu orang perempuan. Sebab tu orang perempuan Islam tak bagi dia kuasa talak. Kalau bagi kuasa talak tu imam 14 kali kena talak sehari. Nampak? Sebab tak sabar dia. Salah picit ubat gigi, talak. Kata picit tengah, awak picit belakang, cerai. Cerai tu kata. Nampak? Menong tu imam tepi tangga masjid. Nampak? Kenapa mam? Cerai pula dia kata. Pakai ubat gigi. Orang lelaki dah boleh sabar lagi. Tu. Memang gitu dah. Lepas tu kita kena jaga orang perempuan-perempuan kita ni, mak kita, kakak kita, adik perempuan kita, isteri kita, anak-anak perempuan kita, kan?
Tapi janganlah kita ikat dah daripada rumah dengan kita pula ikut Dajjal. Tak jadi juga. Perempuan dah jaga elok, dia pula ikut. Masya-Allah. Nah, jadi maka datang pada lelaki yang zani, maka bermalam sertanya hingga subuh. Sampai subuh pula tu, dahsyat. Memang berlaku. Nampak. Kemudian maka lalu pula atas suatu kayu yang mempunyai beberapa durinya dan cawang. Cawang tu maksud cabang. Ini bahasa lama. Tiada lalu. Kemudian Nabi jalan-jalan, Nabi nampak betul. Nabi nampak ada orang dia lalu dekat bahagian tempat yang berserabut dengan kayu-kayu yang penuh dengan duri, bercabang-cabang. Tiada lalu tu maksudnya sampai tak boleh nak lalu. Kalau lalu sekat, yakni tiada bersentuh kain dan sesuatu melainkan dicarinya. Kalau dia lalu juga bukan ni. Kalau dia tak ada tu. Kalau dia lalu juga mesti kain dia akan tercari. Tu dia kata tiada bersentuh kain dan sesuatu melainkan dicarinya. Kalau lalu gak koyak habis kain-kain. Nabi kata. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah umpama beberapa kaum daripada umat Tuhan hamba duduk ia pada jalan mengintai-ngintai orang lalu dirampasnya. Malaikat Jibril kata, inilah umat Tuhan hamba, kerja dia ngintai-ngintai orang, bila orang lalu dia rampas. Maknanya merompak. Merompak. Merompak cara zaman dulu gitulah. Merompak zaman sekarang pula cara lain. Ada perompak kola putih dipanggil. Maknanya dia tak bayar berpuluh-puluh buat kerja. Buat satu-satu projek, suku daripada untung projek masuk akaun dia. Ada berlaku. Ana dulu ngaji dekat college universiti kan. Jadi college universiti kami ni baru nak buat kampus dia, kampus yang tetap, nak buat bangunan. Nak dengar cerita projek tu, sebahagian duit projek tu masuk dekat politik, masuk bahagian. Sehingga kan projek tu kontraktor kalau ikut dalam kertas kerja patut pakai grade A punya barang, tapi sebab duit tak cukup pakai grade C punya barang, grade yang tak tahan. Mana taknya tak tahan, kampus tu belum dipakai lagi, baru kadang-kadang sekali-sekala dia buat majlis program besar-besar baru pakai dia punya kelas dia. Kan kalau kat kampus kolej ni dia punya dewan dia tu kursi dia kan depan rendah, belakang tinggi kan yang kita tengok dalam TV macam tu lah. Jadi kampus tu baru siap tu. Baru pakai majlis-majlis rasmi ke apa, majlis yang sikit-sikit je lah. Bukan pakai hari-hari untuk buat kelas lagi. Sebab kelas pakai kampus yang lama dulu, ni kampus baru. Tapi baru pakai sikit-sikit, kursi patah dah, kursi ni dah. Jadi orang komplain tanya, takkan lembik sangat kualiti kursi ni sampai duduk pun patah dah. Cek balik kertas kerja pakai grade C. Bila tanya kontraktor kenapa pakai grade C, kan kita bincang masyarakat pakai grade A. Kontraktor jawab balik, nak pakai grade A macam mana? Sebab bahagian duit dah hantar ke orang ni lah, YB ni lah, Datuk ni lah. Ni berlaku sungguh realiti dalam kehidupan. Anak kerja kontraktor construction dulu pun macam tu, main duit bawah meja nama dia. Kami ada satu projek, dia punya kepala projek tu asyik-asyik kacau kami punya projek. Dia dalam satu projek besar, contoh kita nak buat masjid ni, yang bahagian wiring syarikat lain, bahagian kipas syarikat lain, bahagian lampu syarikat lain, bahagian bumbung syarikat lain, macam itulah. Tapi keseluruhan projek ada satu dipanggil main-con yang jaga projek tu. Jadi kami bahagian aircon saja, buat aircon tangki dia. Jadi dia punya kepala projek ni asyik kacau je. Dia datang kami, dia macam-macam alasan dia. Dia kata kami tak ikut standard piawaian keselamatan, tak ada tali, tak ada kon lah. Kon pun masalah lah. Dia kata ini tak ada safety lah, tak ada apalah, kacau. Kami mengadu kat bos kami. Dia asyik datang, asyik kacau, asyik datang, asyik kacau, sampai dia ugut nak stopkan kami, nak panggil syarikat lain. Bos kami senyum. Bos kami kata apa? Tak apa.
Bos kami pun tengok dia buka beg dia keluar duit 50 berkeping-keping, dia masuk dalam sampul. Dia kata ni ubat dia, bagi ni je kat dia. Nanti dia senyap lah. Bagi senyap dulu. Lepas tu tak kacau dah. Habis yang dalam sampul datang pula dia. Ni tak kena ni. Sebab dah habis yang dalam sampul tu. Dia nak lagi. Inilah realiti dalam kehidupan projek-projek kat luar. Macam tu lah. Apa yang berlaku. Dan macam mana? Berleluasa. Atau Allah turun bala ni. Sebab buat jahat tak ada, orang cakap apa, tak berpada-pada dah. Makin seronok pula tu. Ni yang berlaku. Ini cara rompak zaman sekarang. Ini Nabi kata mereka ni akan lalu kat tempat-tempat yang habis kain-kain mereka akan tercari koyak. Maknanya orang yang kerja merompak-rompak ni esok habislah bahagian amalnya akan dicari sampai kan tak ada bahagian amalnya, pahala tak ada. Kalau dia ada buat kebaikan pun habislah, akan dikoyak-koyakkan macam tu saja. Ibarat macam orang yang lalu di bahagian kayu-kayu yang berduri. Kata Nabi SAW, seperti mana firman Allah Ta'ala, wala taqa'udu bi kulli siratin tu'idun, dan jangan kamu duduk dengan tiap-tiap jalan kamu menakuti akan orang. Janganlah kamu duduk untuk nakut-nakutkan orang, ugut-ugut orang. Mentang-mentang kamu ada kuasa, nak ugut sana, ugut sini. Sebenarnya kamu nak ambil bahagian kamu. Sebab itulah kalau kita bisnes ke apa pun, jangan meletakkan keuntungan dunia tu nombor satu. Letak dulu keuntungan akhirat. Aku buat ni untuk agama, untuk Islam. Kalau nak berniaga, boleh nak berniaga. Nak niaga, contoh niaga air soya sebagai contoh. Niat aku niaga air soya ni untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Dan umat Islam hari ni nak minum air soya kebanyakannya buatan kapi, Cina kapi buat soya. Jarang-jarang orang Melayu Islam buat. Jadi aku buat ni untuk melepaskan tanggungjawab umat. Jadi aku buat biar jadi orang nak minum pun ada keyakinan, yakin halal dia dari sudut apa semua. Sebab yang buat orang Islam juga. Yang tu dulu. Kemudian baru fikir nombor dua, untung. Yang nombor satu untuk menyelesaikan masalah umat dulu. InsyaAllah Allah berikan keberkatan. Kalau untung sedikit pun jadi cukup daripada untung banyak, tapi tetap tak cukup. Sebab apa? Sebab tak ada berkat. Yang kita nak bukan untung banyak, yang kita nak berkat. Bila berkat, untungnya sikit pun cukup. Kadang-kadang tak ada untung pun cukup juga. Sebab berkat. Berkat yang mencukupkan, bukan untung yang banyak mencukupkan. Kadang-kadang untung banyak-banyak tapi jadi susah agak hidup. Buat apa? Dia begitu. Ni boleh tak buat kesempatan? Nak kita masak apa-apa ke, kita buat apa-apa air ke apa ke, kalau pandai masaklah. Lepas tu kita ni iklankan kat Facebook sekitar kawasan Beruah dan sebagainya. Betul, buat delivery, hantar pakai motor. Kalau polis tanya, cakap nak pergi hantar lauk kan. Tak ada masalah. Dia boleh keluar, bukan tak boleh keluar langsung, tapi seorang, tak boleh berdua. Seorang ni kalau keluar berdua kena saman. Seorang kawan dah kena dah kat SP, dia pergi Tesco naik kereta 2 orang kena saman. Seorang tu kena saman RM300 je, bukan sikit-sikit kan. Boleh keluar tapi seorang. Itu kita boleh cari income juga kan. Boleh, tak ada masalah. Jual telur masin ke, iklankan telur masin, nak sekali makan nak lagi. Lepas tu kita delivery, hantarlah hantar kat Beruah ke mana ke. Boleh untuk tolong pondok, nak tolong sekolah dan sebagainya. Kita jual lah habis sikit, RM12 ke, RM2 ambil item, RM10 bagi pondok kan. Ada, mesti ada nak untung tak sikit nak. Nak cepat kaya RM20. Siapa nak beli kata mahal sangat. Tapi tak apa. Jalan yang halal. Kemudian kita berhenti setakat itulah. Kita akan sambung. Kemudian maka melihat akan seorang lelaki yang berenang di dalam sungai. Berenang pula dia. Kita tengok apa sah pula dia main berenang ni.
Jadi sekadar itu, wabillahi taufiq wan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara suyufal mukhtalifah wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min baldanil muslimina ammah innaka ala ma tasha'u qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.